Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So, in this video kita nak cerita benda yang penting sangat. Okay, of being a trader, iaitu trading plan. Okay, apa benda yang kita consider, okay, yang kita dah tulis kat situ poin-poin yang kita consider when doing our trading plan. Okay, right, kita like always, kita akan ulas one by one. Okay, guys. Right, before that, kita tak nak cakap banyak, kita just nak cakap that untuk prep untuk session kita Sabtu depan 10 hari bulan 4 untuk 30 orang, kita dah ready, kita dah listkan, poin-poin dia, dah kita ada slide, proper slide semua kita dah ready. Okay, jadi kepada yang berminat boleh PM, dah 22 orang register, 8 orang je lagi ada slot. Right, okay, antara poin-poinnya saya just nak beritahu sikit je that, okay, macam mana nak cari RBS, macam mana nak buat entry lepas breakout. Okay, lepas breakout dari rehat, macam mana nak cari entry. Lepas tu lepas consolidation mode, macam mana nak cari benda-benda tu lah. Kita akan cerita high low, macam mana nak cari peluang dekat high low, right? Macam mana nak cari gun kalau resistance tak clear, support tak clear, and so on. Okay, peluang-peluang entry, dan banyak lah actually. Macam mana tak nak panik lepas buat entry. Okay, ada banyak lah kat sini. Macam mana nak tengok, adalah lagi kat sini. Right, banyak pula kalau saya nak cakap, right? So, kepada yang berminat ada 8 je lagi, okay guys, boleh PM nombor di bawah. Kepada yang kalau dah full, kalau tiba-tiba nanti saya adik saya PM balas, sorry tuan dah full ke, jangan risau, insyaAllah bulan depan kita akan buat lagi, right? Memang banyak. Hari tu actually saya baru bagi tahu hari Senin, hari tu terus 20, kita dah ada 22 orang, okay? Jadi kepada yang terlepas, kalau dah full, don't worry, insyaAllah bulan depan kita akan buat balik, alright? InsyaAllah kita akan buat sebulan sekali sebab saya tahu ramai juga yang nak join. Okay, so ada 8 slot lagi untuk bulan ni, untuk Sabtu depan. So kepada yang berminat boleh PM, okay? Alright, kita nak terus masuk poin pertama. Actually topik ni agak, bukanlah panjang, there's more to it, right? InsyaAllah lah, kalau ada masa kita akan cerita dekat sharing session, InsyaAllah. Okay, kepada yang join nanti, please ingatkan saya, saya tak tahu dalam modul, right? Kalau ada yang nak tanya nanti, boleh tanya dalam sharing session. Okay, make sure you tanyalah. Saya tak sebab kita akan buka banyak Q&A. Jangan risau, sebab tu kita buat 30 orang saja, okay? Tapi dalam ni saya nak cerita apa yang kita sempat cerita je lah, okay? Sebab tak nak buat video panjang sangat. Okay, cari support dan resistance. Okay, one of the important thing untuk you consider is that bila you buat trading plan, you kena cari support dan resistance yang let's say clear lah. Okay, jadi contoh, you nampak saham tu consolidation around here, contoh, dan dia break around here, let's say dia break around here, right? Dan you nampak ada some sort of resistance around here. Okay, jadi you dah faham bahawa okay, aku ada okay, right, make sense tak? Okay, kita nak terus cerita lah pasal potential profit tu. Nombor 2 tu kita nak cerita make sense ke tak. Okay, tapi kita nak terus masuk kat point pertama in terms of potential profit tu, okay? Right. Okay, jadi bila you dah nampak support dan resistance yang clear, let's say you nampak resistance pertama dekat sini dan dia dah break resistance itu, dan let's say you sama ada you boleh buat ni menjadi support you, okay, ni adalah RBS, you boleh buat juga ni, you boleh buat, tak ada masalah, you boleh buat RBS you kat sini, ataupun you boleh buat juga satu support kat sini, maksudnya ni adalah support satu you, dan you boleh buat kat sini let's say support 2. Okay, maksudnya let's say lah you nak hold lama sikit. Okay, sebab normally kadang let's say lah you tak nak setakat dia break dekat sini je you dah cut loss, contoh. Right, so you boleh buat some sort of support around here. Okay, tu adalah cara kita buat trading plan lah. So you boleh buat sama ada you nak buat cut loss dekat sini ataupun dekat sini. Okay, ikut jenis saham tu lah. Kalau you rasa macam memang dia lepas break, normally dia memang stay atas situ, dan you dah nampak let's say lah dia break dekat situ dan dia ada buat consolidation around here, jadi you nak buat stop loss bawah here, tak ada masalah. Ataupun you terus entry around here, dan you maybe you nak hold lama sikit, dan you tak kisah lah, maksudnya you sanggup rugi banyak sikit, dan you nampak lah area support yang very clear around here, you nak buat cut loss bawah ni, contoh, tak ada masalah juga untuk saya. Okay, it's up to you, right? Tapi apa yang penting is untuk you considerkan potential profit you. Contoh, you nampak ada let's say dekat sini you nampak potential profit, contoh 20 bit. Okay, contoh you nampak 20 bit. Okay, potential profit, dan let's say potential risk you kat sini you nampak let's say kat sini contohlah 5 ke 7 bit contoh. Okay, so adakah make sense untuk you nak hold sampai sini, sampai dia pecah bawah ni untuk you dapat 20 bit? Make sense, betul. Tapi that's not that is bagus lah situation macam tu. Tapi one of the problem yang trader buat is let's say potential profit dekat sini. Okay, you nampak ada sini, dan contohlah kat sini.
Okay, dia, let's say lah, dia consolidation around here, dia break kat sini. Okay, dan let's say ni adalah support 1 U kan. Okay, ni potential profit let's say 10 bit contoh. Okay, dan kat sini let's say gap ni 12 bit contoh, right? Dan let's say you beli kat sini. Okay, you dah buat let's say stop loss pertama dekat sini, right? Tapi you hold, you cakap saham ni you yakin lah dia, bukan lah yakin, you nampak lah some sort of very strong support around here dan you berani nak hold sampai sini, right? Sebab you nampak kat sini ada strong support dan you nak hold. Okay, jadi dia pecah sini, you still hold, right? You tak stop loss lagi, even though dekat sini you ada stop loss 1 U, you masih tak stop loss you depends on stop loss you yang kedua punya contoh, right? Ni adalah stop loss pertama tapi you tak hold. Ada setengah orang dia buat macam tu kan. Okay, jadi bila dia break dekat sini, right, you baru stop loss. Okay, let's say 12 bit you ambil. Okay, dalam keadaan ni adakah make sense? Itu kita nak cerita. Okay, jadi itu adalah one of the, saya tak nak masuk lagi make sense ke tak tu, alright. Okay, jadi that is one of the thing yang untuk nak concludekan point pertama is benda yang you consider untuk nak buat support buat trading plan. Okay, you tengok support dan resistance, you tengok dia punya gap tu untuk you nak menentukan berapa banyak you boleh dapat kalau dia jadi, berapa banyak you rugi kalau dia tak jadi. Okay, tu point pertama. Alright, nak sambung sikit point pertama tadi, saya ada tinggal something. Okay, kenapa saya cakap support dan resistance is that untuk you nak nampak clear direction. Maksudnya, contoh support. Okay, you nak tahu support dekat mana in order untuk you nak buat stop loss bawah tu. Contoh, itulah maksud saya untuk conclude. Okay, dan macam mana you nak tahu potential profit you tengok resistance dia. Dan itulah potential profit you, gap antara support dan resistance. Kenapa support nak cari stop loss bawah tu, contoh. Kenapa resistance nak cari area TP. Okay, itu adalah penting untuk nak you nak sambung point pertama tadi untuk conclusion. Sorry, tertinggal. Okay, nak masuk point kedua terus. Okay, itu saya nak tulis tadi kan, tapi kita lukis lagi cantik kan kalau lukis, right? Tak apa, kita tak tulis point, kita terus lukis contoh. Okay, point yang kedua, make sense ke tak? Okay, ni penting, right? Ni penting sangat-sangat. Make sense tak potential profit dan risk tu? Okay, jadi kita nak cerita point ketiga lain. Okay, point ketiga lain dengar make sense tapi it's a different point. Okay, right. Sorry, sakit tekan sikit, right? Okay, sambung, right? Make sense ke tak untuk potential profit? Okay, jadi bila you dah buat trading plan, let's say, okay, ni kita tulis lah, right? Untuk point kedua, you dah buat trading plan, let's say contoh UEP, let's say you nampak some to consolidation around here. Let's say dia break around here. Contoh harga, let's say kita ambil 20 sen lah contoh, okay? Dan dia break ke sini, you nak entry area 200-205 lah, tak kisah. Dan you nampak ada area resistance, let's say 30 sen contoh. Okay, dan you nampak support dekat let's say 18 sen contoh. Okay, so apa yang you boleh buat dalam keadaan ni? Okay, you dah nampak support, right? You dah nampak resistance pertama, you dah nampak support kat sini. You boleh jadikan juga ni RBS tu, up to you. Kalau you nampak kalau gap dia kecil tu, better buat kat sini lah normally sebab dia jauh sikit, right? Rasa selamat sikit. Tapi kalau gap dia besar tu yang kita decide untuk nak buat RBS, untuk nak kalau pecah tu terus stop loss. Tu benda ni subjektif lah, depends on orang actually. Okay, depends on orang. Saya tak boleh nak ulas ni betul ni salah, no. Okay, so jadi let's say lah kita cerita pasal ni, kalau kita nak buat stop loss kita bawah 18 sen contoh dalam keadaan ni. Okay, right. So apa kita akan buat? Okay, in terms of trading plan, apa yang kita akan buat? Kita akan buat, let's say kita akan buat trading plan for saham A contoh. Okay, EP, if break 200 plus lah kita saya selalu buat, right? Maksudnya sama ada you nak entry 200 pun boleh kalau you nampak clear punya, dia berjaya close atas tu, ataupun let's say you nak tunggu 205 pun tak ada masalah. Okay, 205 ke contoh 210 pun boleh, tak ada masalah actually, right? Okay, ataupun you nak entry terus 200, 205 tu boleh lah, tu up to you lah. Okay, jadi you nampak resistance tadi macam kita to applykan point yang pertama tadi, right? Kita nampak area 30 sen, so kita nak buat let's say TP area 295 atau 390 lah, tak kisah. Okay, so contoh TP, okay, kita buat area 30 sen. Okay, contoh, right? Dia tak ngam-ngam 30 sen tu. TP up to you lah. Kalau you nak nampak kuat sangat resistance 30 sen, you nak TP terus 295 contoh, tak ada masalah, right? Jadi TP area 30 sen. Okay, cut loss, okay, area bawah 18 sen. Okay, ni
Kenapa bawah 18 sen? Untuk applykan yang poin pertama yang kita bagi tadi, bila kita dapat support, okay, make sense tak untuk kita nak buat stop loss bawah tu. Sekejap lagi kita akan cerita poin ketiga pula. Ini kita nak cerita macam mana kita nak draftkan trading plan kita dulu. Okay, so you dah nampak clear? Nampak tak? Jadi you nampak dekat situ, in terms of make sense ke tak, right? If break dekat sini apa yang you nampak? If kena TP, berapa you untung? Untung dalam, let's say, 20 bit, betul? Ya, 1 sen tu 2 bit Okay, so untung 2 bit, 20 bit. If untung, okay? If kena cut loss, maksudnya ayat lain dia kalau yelah, kalau you kena rugi lah, maksudnya kalau you realize kan cut loss kalau dipecah sampai and so on, okay? If you cut loss, realize kan? If kena cut loss, rugi berapa bit? You masuk let's say 200-205, contoh lah, let's say 4-6 bit lah kita ambil, okay? Dan you kena tanya diri you, make sense ke tak nak masuk? Cantik tak risk management? You tanya diri you. Management. Nampak? So, dalam keadaan ni saya tanya you, make sense tak untuk you nak buat entry? Make sense tak untuk you nak ambil risiko beli saham-saham yang macam ni? Make sense. Right? You nampak potential profit yang tinggi, yang berbanding risiko dia. Right? Dan itu adalah one of the teknik yang yang saya pernah ceritakan dari video lepas untuk kita maximizekan profit kita. Macam mana nak untung persen yang tinggi yang so on. Itulah right ni. So in terms of bila you dah nampak clear, make sense untuk aku nak ambil risk untuk aku nak dapat potential profit, contoh 20 bit you dah nampak kat sini, okay, dan kat sini you boleh tambah bila you buat trading plan. Okay lah, ni just additional, saya tak plan pun nak cerita. Dalam masa yang you tengah buat trading plan for saham A, contoh, you boleh je nak masukkan in terms of FA apa pula, dia ni company ni, okay, bla 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 bla, dan company dan bla bla bla, contoh, dan dia ada contoh collaboration dengan ini ke, you tulis. So bila you ada trading plan yang clear, okay, you tahu dah kalau tak jadi pun you rugi banyak tu juga, right? Dan kalau jadi you nampak untung yang besar yang you boleh dapat, right? Adakah you panik juga dalam keadaan ni? Saya tanya. You dah nampak trading plan yang clear macam ni. Ni obviously saya buat kejap-kejap je. Cuba bayangkan kalau you buat lagi clear. You buat in terms of apa tu, you buat pula slide. Boleh, spend masa. Okay guys, spend masa untuk buat homework. Spend masa, right? Untuk buat homework. This is the problem yang trader ramai tak buat. Okay, dia beli terus, terkejar-kejar. Dan you akan suffer a loss yang you tak perlu pun kadang-kadang. Which saya buat juga selalu, right? Dulu pun ada juga itu. Kadang-kadang bila kita tengah benda yang semua, kita faham lah kan, right? So itu adalah benda yang kita kena elak dan kita kena improve, right? Kalau you dah buat salah tu, you betul-betul draft kan macam ni, you dah nampak clear tau. Ni kalau jadi aku untung banyak ni, ni aku dah tahu EP kat mana, aku dah tahu aku ni EP kat mana, aku dah tahu aku nak TP kat mana, aku dah tahu kat loss kat mana. So apa-apa jadi pun aku dah tahu apa aku nak buat. Tu yang penting, right? Okay, masuk poin ketiga. Alright guys, untuk poin ketiga, right? Make sense tak untuk kita nak cut loss ataupun TP area tu? Okay, ni penting, right? Bila you dah buat trading plan, you dah nampak macam saya cakap tadi, support dan resistance. Okay, one of the important thing is untuk you check betul-betul. Okay, double check whether area yang you nak cut loss tu make sense ke tak, ataupun area you nak EP tu make sense ke tak. Itu penting sangat-sangat. Contoh macam you nampak kan tadi, contoh lah, let's say dekat sini. Okay, you dah nampak ni. Tapi sebelum tu, let's say dia naik macam ni. Contoh. Okay. Ni let's say ni dulu dia punya pattern. Adakah make sense untuk you nak masuk area ni, contoh, ataupun area ni? Yang tu adalah one of the important thing untuk you consider. Whether make sense tak untuk you nak EP area tu. Itu penting. Okay, bukan setakat you nampak pattern. Itu pun one of the benda yang sebabkan ramai orang rugi juga. Okay, yes, memang dia nampak breakout. Yes, memang dia nampak consolidation. Tapi consolidation dengan breakout tu dia dah terlampau extended sangat-sangat daripada base dia. Contoh base dia harga let's say 20 sen kan. Tapi dia masuk tu area 40-50 sen yang dah breakout juga, faham tak? Dia still pattern yang sama macam ni, right? Tapi dia pattern yang dia dekat atas lah, faham tak? Boleh jadi memang you nampak kat sini consolidation, tapi boleh je dia buat consolidation lepas dia dah naik yang sharp. Adakah ini adalah entry yang baik untuk you? Tu you kena tanya diri you sendiri. Ada jenis orang dia nak beli sama-sama macam tu pun dia pernah naik tinggi. Okay, saya tak nak comment on that lah. Itu up to you. Okay, jadi itu adalah one of the important thing untuk you consider. Ataupun adakah you ni jenis nak suka han saham-saham yang break down trend line. Contoh saham-saham yang macam ni. Okay, dia break kat sini, dan you nampak you ada consideration around here. You nak tunggu break around here. Okay, memang buruk saya buat line contoh kat situ. Nampak? Ni yang jenis macam tadi tu
Saya suka cari dia bila dia buat pattern yang macam ni. Right? Ataupun you nak beli terus yang macam ni, itu up to you. Tapi apa yang saya nak sampaikan untuk poin ketiga ni is make sense ke tak satu untuk you nak EP area tu penting. Okay, you kena faham. Trading plan alone you ada nombor-nombor ni is not good enough kalau you tak ada betul-betul direction yang clear whether itu adalah make sense ke tak untuk nak entry. Itu in terms of entry EP. Okay, in terms of kalau you nak cut loss ataupun TP. Okay, contoh macam let's say you masuk 20 sen tadi, betul? Alright, kita cerita masuk 20 sen tadi. Okay, contohlah kalau 18 sen kat sini, 30 sen kat sini tadi kan, yang tadi punya contoh tadi. Okay, right, you dah EP let's say around here 20 sen. Adakah make sense untuk you nak let's say lah kalau you buat stop loss you let's say 19 sen. Contohlah kalau orang tu dibuat stop loss 19 sen. You kena tanya diri you. Ni kita buat tadi contoh cut loss area bawah 18 sen. Untuk saya make sense lah. Okay. Tapi contohlah let's say kalau you buat 17 sen sebab dia dah pecah support yang ni, ataupun 19 sen 19 sen sebab dia pecah 20 sen ni. Okay, memang kalau fikir logik juga sebab ni RBS, betul? Okay, ni RBS. Ni adalah resisten. Betul, yang lama dia jadi support yang sekarang lah bila dia break kat sini contoh. Okay. Jadi make sense lah untuk nak cut loss bawah RBS. Kalau fikir okay, make sense kan, nak fikir make sense. Tapi you nampak ada support yang clear dekat area 18 sen. So you kena tanya diri you, make sense tak untuk aku nak cut loss area 19 sen, sedangkan aku dah nampak support yang very very clear kat 18 sen. Why not you tahan kejap sampai 18 sen tu? Betul tak? Logik tak? Tapi kalau orang lain dia jenis macam nak cut loss juga, apa jadi bawah 20 sen kalau pecah nak cut loss juga, tu up to you lah. Tapi kalau saya lagi sanggup tunggu kejap sampai 18 sen, sebab untuk saya rugilah, right? Sebab saya nampak potential profit yang tinggi. So setakat nak risikokan lagi 3-4 bit yang lebih, tak ada masalah lah bagi saya. Tu up to you. Okay, jadi you kena tanya diri you, make sense ke tak aku tahu cut loss area tu. Contoh saya tahu area bawah 18 sen, untuk saya make sense. You kena tanya. Kalau orang tu lain dia nak tahu 19 sen, adakah make sense bagi you? Kalau make sense, yes, then okay, right? Tu penting. Tu cut loss in terms of cut loss lah. Tadi saya dah cerita EP, in terms of cut loss saya dah cerita in terms of TP pula. Okay, contoh you ada nampak okay, ni memanglah saya dah lukis untuk you kan. Maybe you nampak senang lah, ada 30 sen, tapi it's not as simple as that. Betul dalam saham you nampak ada resistance, resistance dia tak boleh break tiba-tiba. Let's say you nampak struggling 24 sen, tiba-tiba you nampak ada struggling 26 sen pula, contoh. Okay, apa you nak buat? Itu you kena faham, right? Contoh you tapi resistance ni tak kuat lah, yang you nampak resistance betul-betul kuat in terms of potential profit nampak kat 30 sen. So you kena tanya diri you, make sense tak you buat area 30 sen tu? Adakah jauh sangat? Adakah dekat sangat? Tu in terms of TP. Ataupun 30 sen tu sebenarnya bukan area, let's say lah contoh. Okay, dia tak ada pun. Okay, dalam keadaan lain pula, contoh ini keadaan kalau you nampak resistance tadi, yang tu you kena tanya diri you lah, make sense ke tak you nak buat 30 sen sedangkan ada resistance area 26 sen, betul? Okay, dalam keadaan lain pula, resistance tak ada. Maksudnya tak ada resistance kat sini, tak ada. Dalam gap ni tak ada langsung resistance. 30 sen yang resistance kuat dia, contoh. Okay, yang clear 30 sen, yang betul-betul clear. Right, tadi keadaan yang kalau ada resistance apa yang nak buat? Resistance yang kecil lah kira, yang tak kuat sangat. Yang ni tak ada langsung, contoh. You kena tanya diri you, make sense tak? Tapi you buat trading plan you setakat nak untung, let's say TP area 26 sen contoh you buat, ataupun TP area 24 sen. Adakah benda tu make sense sedangkan you nampak resistance 30 sen? This is one of the big problem dekat trader selalu buat. Okay, dia selalu tahu area TP dia dekat area yang bawah resistance jauh. Maksudnya resistance area 30 sen, tapi dia tahu TP area 25 sen. This is problem. Ni problem besar. Sebab tu bila you TP je dia naik lagi. Sebab memang dia nak naik lagi, dia memang tengah baru sikit dia jalan. Contoh, perjalanan dia baru setengah, so tak terkejut lah kalau dia naik. Faham? So tu adalah one of the reason juga. Tapi kalau saya pernah cerita kan, TP sikit-sikit untuk you nak tenang tu, tu ingat, cari some sort of resistance in terms of contoh GAN. Itu kita akan cerita sharing session nanti. GAN, maksudnya 20 sen ke 30 sen tu jauh, 20 bit. So macam mana you nak tenang, dia naik sampai 26 sen, dia jatuh sikit, you nak jual sikit, lepas tu dia naik balik, nak jual sikit lagi sampai dia sampai 30 sen, nak dapat persen yang tinggi, 50% kan kalau dapat 30%, 30 sen. Yang tu insyaAllah kita akan cerita dalam sharing session. Okay, jadi itulah maksud saya make sense ke tak tu. Saya harap you faham. Saya rasa saya dah clear in terms of EP, make sense ke tak tadi direction, in terms of
ataupun yang EP tadi tambah sikit, kan direction you nak nampak kan, yang saya cerita tadi, dia dah jauh sangat ke tak, ataupun you nak tengok betul tak dah brake resistant, tu okay, itu EP untuk point pertama tadi. In terms of TP, betul tak tu area resistant, betul kan, adakah tu dekat area resistant ataupun jauh sangat lagi, tu TP. Cut loss pula, adakah itu betul-betul dah pecah support yang kuat, tu 3 benda yang you consider. Untuk point ketiga, adakah dia make sense untuk you nak cut loss TP EP area tu, okay. Alright, I think that's it for the video guys. Okay, kalau you ada apa-apa soalan pasal regarding this video, okay, you boleh tanya dalam grup Telegram tu, okay. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab, right. Tapi saya nak pesan awal-awal, banyak kali dah saya cakap ni, kalau you tanya counter ni okey tak, counter tu okey tak, sorry guys, saya tak tanya. Kalau you tak selesa dengan benda tu, memang saya tak boleh nak buat apa, okay guys. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi kalau you ada apa-apa soalan you nak tanya in terms of apa teknik yang trading plan, apa benda semua ni yang saya cerita tadi, 3 point ni, nak tanya apa pun, insyaAllah kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau saya tak sure jawab, kalau tiba-tiba you tanya ni teknik ni boleh tak sesuai ke, kalau saya tak tahu, saya cakap je saya tak tahu, right. Sebab saya tak tahu, saya bukan tahu semua benda, right. Saya tahu apa yang saya buat je lah, apa yang saya diajar oleh saya punya guru-guru je lah yang saya tahu. Yang kalau guru lain ajar yang saya tak tahu, saya kena cakap lah saya tak tahu, okay. Jadi macam biasalah, you guys boleh tanya je dalam grup Telegram, nanti saya post video, nanti saya you guys boleh komen dekat dalam tu lah Telegram tu, okay, macam selalu, right. So I think that's it for the video guys. Alright, thanks for watching guys, thanks for supporting the channel. I'll see you in the next video, bye.